Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk nombor 9 iaitu peranan media massa terhadap adab dan etika. Ahli kumpulan mewakili saya Muhammad Faiz bin Muhammad Rozi. Nombor metrik 2021395187 beserta partner saya Muhammad Nur Irzwan bin Muhammad Sani. Nombor metrik 2021117765. Okey, apa itu media massa? Sedikit pengenalan berkenaan dengan media massa. Okey, kehidupan masyarakat kini banyak dipengaruhi oleh media massa. Banyak rancangan ganas disiarkan di media elektronik seperti televisyen dan video. Kebanyakan kanak-kanak suka menonton televisyen dan watak-watak antagonis atau jahat dalam rancangan itu akan mempunyai pengaruh tidak langsung kepada mereka. Mereka mendapat idea untuk melakukan gejala sosial selepas menonton adegan tersebut. Pertunjukan dari barat terkenal kerana menggambarkan kewujudan yang berdikari dan mewah. Remaja mula meniru dan mengamalkan cara hidup sebegitu dalam kehidupan seharian mereka. Banyak rancangan barat melibatkan remaja berani menentang nasihat ibu bapa untuk memperjuangkan hak kebebasan mereka. Keadaan ini menyebabkan ahli keluarga hilang rasa hormat antara satu sama lain. Okey, seterusnya apa yang dimaksudkan oleh media massa, adab dan etika? Alright. Media massa. Media massa ni adalah sejenis alat komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan cepat. Okey. Sebagaimana sekarang, sebagaimana yang terkini, antara platform yang paling pantas yang ramai orang guna iaitu kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada YouTube, dan yang paling top sekali, yang paling digemari oleh pelbagai peringkat umur orang kata kan, iaitu TikTok. Kalau disebutkan oleh TikTok, disebutkan dengan nama TikTok, paling glamournya 2-3 tahun lepas dengan konten-konten yang tidak elok lah kata kan, konten-konten yang tidak elok. Tapi TikTok sekarang telah membuktikan bahawanya TikTok adalah satu platform yang paling laris lah orang kata kan, yang paling berjaya, yang paling memberi keuntungan dan pelbagai maklumat lah melalui TikTok. Banyak cabang yang orang guna dengan TikTok ni. Kalau dulu hanya budak-budak muda saja yang menggunakan TikTok, tapi tidak sekarang. Kerana TikTok sekarang telah kata melonjak naik lah orang katakan, pelbagai peringkat umur menggunakan TikTok untuk pelbagai bidang lah, untuk berniaga, untuk menjanakan income dan sebagainya. Okey, selepas ini mungkin saya akan bentangkan lagi berkenaan dengan TikTok. Okey, seterusnya kita ada adab. Apa itu dimaksudkan dengan adab? Okey, adab ialah tingkah laku serta tutur kata halus atau sopan orang kata kan. Sebagai contoh, rasanya semua orang tahu kot apa yang maksudkan dengan adab. Sebagaimana contoh lah katakan, kita nak makan pun kita kena ada adab. Kita nak makan, kita pakai tangan kanan, makan bismillah kan. So itu adalah adab. Itu adalah adab ketika makan. Adab dengan ibu bapa, kita perlu bersalaman, kata dan sebagainya lah. Itu yang dimaksudkan dengan adab.
Seterusnya kita ada etika. Apa yang dimaksudkan dengan etika? Etika adalah prinsip moral atau akhlak yang jadi pegangan bagi seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Okey, rasanya etika mungkin ramai yang dikenali oleh ramai. Maksudlah maknanya semua orang mungkin tahulah apakah dimaksudkan dengan etika. Saya rasa semua orang tahu kot apa maksud etika. Kerana kita sebagai kata student UiTM sangat-sangat berpegang kepada etika pelajar, yang mana kita sebut iaitu etika pemakaian sahsiah rupa diri, SRD. Sahsiah rupa diri. Sebagai contoh, untuk ke kelas kita kena pakai baju yang kemas, baju berkola dan berkasut dan sebagainya lah, sebagaimana yang termaktub dalam etika pemakaian UiTM. Saya rasa etika mungkin diketahui oleh semua orang lah. Sebagai pelajar UiTM memang perlu kita tahu apakah maksud etika dan kita perlu amalkan etika pemakaian itu tersebut. So itu adalah berkenaan dengan etika. Okey, seterusnya, apakah peranan media massa dalam kehidupan masyarakat? Di sini kita dapat melampirkan beberapa peranan media massa terhadap kehidupan masyarakat lah. Antaranya, yang pertama, peranan media massa sebagai media komunikasi. Internet sebagai media komunikasi. Okey. Sebagaimana yang berlaku kepada kita sekarang, iaitu kita mungkin banyak melewatkan pandemik lah. Kita secara tidak langsungnya kita dah terlibat dengan pandemik yang baru-baru ni melanda negara kita dan negara-negara jiran, iaitu pandemik COVID-19. So mungkin kita banyak menggunakan media massa untuk berkomunikasi secara lebih dekat dengan kawan-kawan dan dengan guru-guru secara lecturer. Kalau sebelum pada ni, kita juga menggunakan media massa untuk berkomunikasi. Sebagai contohnya, telefon untuk berhubung dengan orang yang jarak jauh. Kita menggunakan internet untuk berhubung dengan kawan-kawan lain. Sebagai contoh, kita menggunakan Facebook. Kalau dulu lah sangat famous dengan Facebook, kita menggunakan Facebook untuk mencari kawan-kawan, kawan-kawan lama dan berhubung dengan mereka lah secara maya. Sebab itu dikatakan peranan media massa adalah sebagai media komunikasi untuk berhubung dengan orang secara jarak jauh. Dekat pun boleh sebenarnya. Okey. Seterusnya, peranan media massa berperanan dalam aspek pendidikan. Okay, apa yang kita kata media massa berperanan dalam aspek pendidikan? Alright. Senang saja. Kita bagi contoh, sangat senang. Sebagaimana anda menonton saya, anda melihat saya sekarang ni, saya membentangkan tajuk ini secara videografi lah kata kan, secara infografi lebih kurang, secara video, dalam bentuk video. So media massa ini berperanan penting dalam aspek pendidikan. Lebih-lebih lagi kalau dikaitkan dengan pandemik yang melanda kita ni, lagi banyak orang menggunakan media massa, lagi meluas peranan media massa itu terhadap masyarakat. Bukan terhadap masyarakat luar, malah terhadap pelajar, terhadap pekerja dan sebagainya lah. Kerana kita terputus hubungan lah kata. So menggunakan media massa, kita boleh berhubung balik. So itu yang kita kaitkan dengan aspek pendidikan. Semacam sekarang kita lebih kepada belajar secara online, secara ODL. Secara ODL kita belajar secara online. Kalau nak dikaitkan dengan
kos saya sekarang ni dah 3 sem daripada awal sem sampai sem 3 secara ODL lagi. InsyaAllah lah kalau ada rezekinya sem depan mungkin akan masuk lah. Semoga boleh masuk lah, kita doakan yang baik-baik sajalah kan. Semoga kita dapat masuk lah insyaAllah. So itulah yang dikaitkan dengan media massa berperanan penting dalam aspek pendidikan. Okey. Peranan media massa dalam aspek pendidikan juga boleh dibagi contoh, iaitu kita boleh belajar secara tidak langsungnya, secara sendirilah orang kata kan. Kita boleh just search in Google, boleh buat research, boleh search saja di mana-mana dalam internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat. So kat situ boleh dikaitkan dengan aspek pendidikan. Contohnya kan, kita nak belajar sesuatu tajuk itu, kita just cari dalam search YouTube contohnya. So kita akan dapat kat situ macam mana penjelasan untuk tajuk itu dan tajuk ini. So kat situ kita boleh kaitkan dengan peranan media massa dalam aspek pendidikan. Poin ketiga iaitu media massa berperanan dalam sistem pendidikan jarak jauh. Dia dah dah berhubung dengan poin yang sebelum ni kan. Saya dah explain kat situ bagaimana yang berperanan dalam pendidikan secara jarak jauh dan sistem pendidikan jarak jauh. Sebagai contohnya, kalau macam kita sebagai pelajar IPT, kita mungkin secara ODL, saya rasa bukan IPT sajalah kot, pelajar sekolah menengah ataupun malah sekolah rendah ataupun tadika sekalipun ataupun taska, saya ada dapat tahulah daripada kawan-kawan saya yang buat intern. Ada yang membuat intern mengajar pelajar tadika secara ODL. Mungkin kita tidak terbayang benda tu macam mana dia orang buat, tapi benda tu berlangsung dengan jayanya lah. So di mana-mana, dengan apa jua sekalipun, media massa sangat berperanan penting dalam sistem pendidikan secara jarak jauh. Kawan saya ni duduk kat Terengganu, dia mengajar ni budak-budak dekat Negeri Sembilan contohnya kan. Di Negeri Sembilan. So dia balik ke Terengganu, boleh mengajar budak tadika di Negeri Sembilan contohnya lah kan. So kat situ kita boleh nampak kat situ sistem pendidikan jarak jauh. Yang lebih jelasnya kita lah sebagai pelajar IPT, kita yang mana yang tidak melibatkan secara bersemuka tu mungkin masih lagi ODL, masih lagi belajar secara online. Okay. Jadi kita teruskan kepada poin seterusnya, iaitu peranan media massa dalam aspek ekonomi. Okay, apa yang dimaksudkan, apa yang mengkaitkan media massa ni berperanan penting dalam aspek ekonomi? Okay. Kalau nak kita lihat sebelum kepada wujudnya media massa dalam era sekarang ni, kalau dulu tak ada ni media massa kan. So ekonomi sekarang jauh lebih, jauh nak dibandingkan dengan ekonomi kita dahulu. Sebagai contohnya, ekonomi kita dah pesat naik. Dah pesat lah kata. Dah melonjak naik ke negara-negara jiran dan sebagainya. So media massa ni sangat berperanan penting dalam aspek ekonomi juga. Jangan kata dalam aspek pendidikan ataupun sebagainya, ekonomi juga sangat berperanan penting dalam bidang untuk pemasaran, untuk market apa semua kan. So dalam aspek ekonomi, media massa sangat berperanan penting lah. Jadi kita teruskan kepada poin seterusnya, iaitu media massa berperanan penting dalam kos pemasaran yang rendah. Apa yang nak dikatakan dengan kos pemasaran yang rendah? Okey. Kalau nak dikaitkan kan, media massa, kalau kita tak menggunakan media massa, kita nak mengiklankan, ia lebih kepada pengiklanan lah. Macam kita nak marketing sesuatu bisnes. Contoh, kita buat satu contoh untuk marketing bisnes.
Kalau tanpa menggunakan media massa, mungkin kita akan mengeluarkan kos yang tinggi untuk mempromosikan sesuatu bisnes itu. Sebagai contoh, kita kena membuat iklan dalam surat khabar, dalam buku, flyer, hantar secara kertas kan, yang letak kat bus stop, di masjid-masjid tu kan, secara iklan secara atas kertas lah orang kata. So benda tu menggunakan kos. Mungkin kita tak nampak kos tu macam sangat tinggi, tapi sebagai seorang yang bisnes, dia tak akan promote benda tu secara kecil-kecil. Dia akan promote benda tu secara besar-besar, secara banyak terus kan. So kat situ makan kos pemasaran yang tinggi. Jadi dengan adanya media massa, sekaligus mengurangkan kos pemasaran. So kos pemasaran akan menjadi rendah. Sebagai contoh, membuat iklan secara maya. Secara maya. Sebab dalam media massa lah, membuat iklan dalam media massa. Sebagai contohnya kan, yang paling dekat lah dengan kita, saya rasa semua orang dah dah dikenali lah, dah terkenal dengan YouTube. Semua orang, saya rasa semua orang tengok YouTube. Tipulah kata orang tengok YouTube tu tak adanya lalu iklan. Faham tak? So bila sebelum buka YouTube tu pun kita akan nampak iklan. So kat situ kita nampak iklan. Faham tak? Orang mengiklankan bisnes dia secara dalam media massa. So kat situ boleh kata contoh lah kan, kalau dia tidak menggunakan secara media massa, dia perlu keluarkan kos yang tinggi untuk iklan di banner. Contoh banner dekat traffic light, kita ada banner apa semua kan. So mengeluarkan kos yang tinggi. Bukan satu banner je yang kita perlukan, banyak-banyak banner yang kita perlukan. Tapi menggunakan media massa, kita just bayar sekali untuk slot sebulan tu. Contohlah kan dalam 1,000. Kalau menggunakan banner apa semua, mungkin dalam 2,000 lebih, 3,000 contoh. Okay. Sebagai contoh juga, kita dapat tengok yang paling dekat lah dengan kita kan, daripada dulu sampai sekarang, iaitu mempromosikan iklan di televisyen. Yang ni saya rasa sangat top lah, sangat dikenali oleh semua orang. So secara tidak langsung kita menonton rancangan-rancangan di televisyen, kita akan terjebak dengan iklan-iklan yang begitu banyaknya kan. Boleh kata iklan lebih lama daripada cerita yang kita mau tengok tu kan. So kat situ dia hanya mengeluarkan kos yang sekali keluar saja untuk satu bulan tu. Mungkin lah itu pada anggapan saya lah. Tapi boleh dikatakan menggunakan media massa sangat berperanan penting dalam kos pemasaran yang rendah. Jadi yang terakhirnya, peranan media massa ialah kesederhanaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan poin yang terakhir kita, iaitu kesederhanaan. Okey, jika nak dibandingkan dengan media sosial, pemasaran media sebelum ni, sebelum wujudnya media massa ni, kita menggunakan peralatan yang canggih, yang berkebolehan yang tinggi. Contohnya dia lebih kurang je dengan yang saya explain sebelum ni kan. Dia berkait lah kata kan, macam kita menggunakan modal yang tinggi lah untuk mempromosikan sesuatu iklan itu. Tapi dengan media massa, tak perlu kita ada pengetahuan yang tinggi dalam bidang IT. Hanya sekadar satu klik saja, kita dah boleh settle. Orang kata boleh menggunakan satu medium sajalah, hanya menggunakan satu smartphone saja, kita dah boleh jalan dah bisnes kita, boleh promote dah bisnes kita secara online. So kat situ kita boleh nampak kita dah kenalah dengan poin yang terakhir kita, iaitu kesederhanaan. Hanya menggunakan satu phone saja. So saya rasa itu sahaja kot
bahagian saya yang saya akan bentangkan. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan seterusnya saya akan serahkan kepada partner saya, sahabat saya, iaitu Nur Izwan untuk slide seterusnya. Jadi terima kasih. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu membincangkan topik kesan positif dan negatif media massa terhadap masyarakat. Terdapat beberapa kesan positif media massa terhadap masyarakat, antaranya ialah menyampaikan maklumat. Media massa dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat kepada kumpulan sasaran. Banyak perkara dan peristiwa perlu diketahui oleh masyarakat. Dalam keadaan dunia seringkali dilanda bencana, peranan media elektronik amat penting. Ramalan cuaca yang disiarkan di televisyen telah dapat memberikan panduan kepada masyarakat untuk merancang aktiviti harian mereka. Di Malaysia, media massa telah memberikan maklumat dengan cepat seperti dalam kes kejadian tanah runtuh, banjir dan tsunami. Selain itu, maklumat daripada perkhidmatan stesen radio tentang kesesakan jalan raya juga telah membantu pengguna jalan raya dalam merancang perjalanan mereka. Kesan positif seterusnya iaitu media massa menjadi medium pengiklanan. Media massa juga turut digunakan oleh syarikat-syarikat perniagaan untuk memasarkan barangan mereka. Siaran iklan yang disiarkan di media massa telah dapat merangsang pengguna untuk membeli sesuatu barangan. Walaupun pihak syarikat dikenakan bayaran tertentu di atas iklan yang disiarkan, tetapi lazimnya mereka mendapat keuntungan yang lebih daripada iklan tersebut. Perniagaan yang berkembang akan menguntungkan syarikat dan pihak syarikat pula dapat menaikkan gaji pekerja. Media elektronik seperti televisyen dan internet juga turut digunakan untuk memasarkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Kesan positif seterusnya iaitu membuka peluang pekerjaan. Kewujudan media massa juga telah dapat membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Malah, kejayaan dalam bidang penerbitan media massa penuh dengan cabaran dan risiko. Namun demikian, ulangan pendapatan melalui media massa juga amat tinggi. Oleh itu, tidak heranlah syarikat media massa mampu membayar gaji yang lumayan kepada para pekerjanya melalui bayaran perkhidmatan iklan dan bahan yang diterbitkan. Secara tidak langsung, media massa juga telah dapat merangsang perkembangan bidang penyiaran di Malaysia. Selain kesan positif, media massa juga turut memberi kesan negatif terhadap masyarakat. Antara kesan negatif iaitu penyebaran berita palsu di internet. Penyebaran berita palsu ini amat berbahaya, terutama jika melibatkan isu keselamatan negara. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, penyebaran berita palsu mesti dibenteras dengan segera. Penyebaran berita palsu akan menyebabkan berlakunya suasana panik dalam masyarakat. Oleh itu, pihak yang menyebarkan berita palsu sewajarnya ditangkap dan didakwa di mahkamah. Kesan negatif seterusnya iaitu lalai dan membuang masa. Selain itu, terdapat media massa yang boleh mendorong golongan muda menjadi lalai dan membuang masa. Terdapat beberapa buah rancangan televisyen yang bercorak hiburan semata-mata dan menjadi kegelaran golongan remaja. Program-program seperti ini tidak berfaedah kerana tidak dapat merangsang perkembangan minda dan kemahiran golongan remaja. Terdapat juga program drama yang tidak realistik tetapi tetap diminati oleh golongan remaja kerana ia mengisahkan cerita cinta golongan remaja. Oleh itu, pihak pengurusan televisyen sewajarnya tidak memikirkan keuntungan semata-mata dalam menyiarkan sesuatu program di televisyen tanpa memikirkan kesan negatif terhadap golongan masyarakat. Kesan negatif yang terakhir iaitu mempengaruhi minda kanak-kanak. Media massa seperti televisyen, telefon dan sebagainya banyak mempengaruhi minda kanak-kanak. Cerita-cerita tentang pergaduhan amat diminati oleh kanak-kanak. Terdapat sebilangan kanak-kanak yang meniru aksi ganas dan berbahaya yang terdapat di televisyen. Justru tidak heranlah berlaku beberapa kejadian yang tidak diingini. Kanak-kanak meniru aksi berbahaya dan akhirnya kanak-kanak itu ditimpa kemalangan kerana cuba melakukannya.
Walaupun bilangan kanak-kanak yang meniru aksi watak-watak hero televisyen itu sedikit, tetapi perbuatan ini memberi kesan buruk terhadap kanak-kanak. Seterusnya, saya akan membentangkan solusi untuk mengatasi kesan-kesan negatif media massa. Solusi pertama iaitu bermula daripada individu. Setiap individu perlulah menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak menimbulkan perkara yang sensitif yang membawa kepada permusuhan. Seseorang individu itu juga perlulah berdisiplin dalam menggunakan media massa agar tidak terleka dengan keasyikannya. Berdasarkan statistik terkini, menyatakan bahawa penggunaan harian media massa oleh pengguna secara global telah mencecah 106.2 minit sehari berbanding 103.2 minit sehari. Seseorang individu itu boleh mengurangkan masa mengakses media massa dengan menyibukkan diri melakukan satu pekerjaan seperti melakukan aktiviti beriadah yang boleh menyihatkan badan dan mencerdaskan minda seperti bersukan. Setiap individu memikul amanah terhadap diri sendiri. Solusi seterusnya iaitu daripada ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan kanak-kanak. Rumah merupakan tempat didikan pertama yang diterima bagi kanak-kanak. Ibu bapa perlulah memantau setiap perkara yang dilakukan oleh anak-anak mereka ketika mereka mengakses media massa. Selain itu, pemantauan ibu bapa sebenarnya mampu mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman sesawang yang berunsurkan pornografi maupun melakukan jenayah cyber seperti mencetak rompak bahan media, mencetuskan provokasi atau menggodam laman sesawang. Ibu bapa juga perlulah menghadkan masa penggunaan media massa anak-anaknya. Hanya dibenarkan untuk mengakses media massa dengan pemantauan daripada ibu bapa selama 3 jam sehari. Mungkin anak-anak ini mendapatkan info daripada guru, rakan-rakan atau mengakses internet untuk bahan rujukan pembelajaran. Di samping itu, ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau penggunaan media massa dalam kalangan anak-anak yang di bawah umur. Ibu bapa harus mengambil alternatif yang lain seperti meletak komputer di ruangan yang terbuka sama ada di ruang tamu atau sudut-sudut yang boleh dilihat oleh ibu bapa. Solusi seterusnya daripada pihak masyarakat. Masyarakat sendiri perlu bertindak pantas untuk mengawal penggunaan media massa dalam kalangan mereka. Setiap anggota masyarakat harus menjunjung tinggi sikap bekerjasama dan bertoleransi untuk menjadi senjata utama untuk mengawal penggunaan media massa. Adakah masyarakat kita ambil peduli tentang permasalahan ini? Statistik yang diambil daripada Akhbar Arus Perdana iaitu Utusan Malaysia melaporkan bahawa menurut laman web internet Lifestar, seramai 3 bilion atau 40% daripada penduduk dunia menggunakan internet. Di Malaysia terdapat hampir 20 juta atau 67% rakyat menggunakan internet dan lebih 15 juta orang mengakses Facebook. Dengan itu, masyarakat perlu menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dengan melaporkan kepada pihak polis jika terdapat penyalahgunaan media massa. Masyarakat di kawasan komuniti masing-masing boleh mengadakan kempen kesedaran tentang media massa kepada orang awam. Masyarakat hendaklah berfikir sejenak dan tidak cepat melatah menerima sesuatu berita tanpa menganalisis dengan bijaksana. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa masyarakat berperanan penting dalam mengawal penggunaan media massa. Maka masyarakat hendaklah saling menggambling tenaga untuk mengawal penggunaan media massa. Solusi terakhir iaitu daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan merupakan tonggak utama dalam mengawal penggunaan media massa. Undang-undang yang sudah sedia wujud di Malaysia bagi mengawal sedia yang berlaku di dalam dunia cyber iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Jenayah Komputer 1997.
PDRM boleh bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk mengambil tindakan tegas kepada seseorang penyalahgunaan rangkaian media massa untuk menyebarkan berita palsu, lucah, mengancam keselamatan dengan niat menyinggung perasaan, menganiayai, mengugat atau mengganggu orang lain. Mereka boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan jika didapati bersalah boleh didenda sebanyak RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Kesimpulan daripada pembincangan ini, penggunaan laman media massa memberi impak yang besar kepada gaya hidup rakyat Malaysia. Daripada semua lapisan masyarakat, media massa adalah salah satu instrumen untuk berkongsi dan berhubung dengan orang di seluruh dunia. Ini telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat setempat yang membawa kesan positif dan negatif. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada cara penggunaan menggunakan sumber yang ada. Oleh itu, masyarakat khususnya ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mencegah akibat negatif daripada penggunaannya, kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Tambahan pula, masyarakat haruslah mengamalkan disiplin dan ketabahan dalam mengubah gaya hidup dengan menggunakan media massa ini dengan sebaiknya, di samping melakukan aktiviti yang lebih bermanfaat demi meningkatkan kecekapan minda masyarakat dan menjadikannya sebagai minda kelas pertama. Seterusnya, masyarakat perlu memastikan penggunaan teknologi ini seimbang dan tidak berlaku eksploitasi dalam kehidupan masyarakat. Sekian, itu saja pembincangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.